Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah. Mana buku Ustazah satu lagi, mana hijau yang kecil? Lepas tu stand buku. Dan sebolehnya sebenarnya Ustazah diberi beg tu terus. Dan terus boleh tolong bukakan muka surat apa semua kan. Lepas tu okey, tak apa. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih pada sahabat-sahabat. Sebenarnya kami cuba menukar waktu kuliah Riyadhus Salihin kerana melihat sehingga jam 8.30 pun sahabat-sahabat boleh stay. Jadi saya menjangkakan mungkin yang banyak hadir waktu pagi ni adalah di kalangan pengurus rumah tangga sepenuh masa, ataupun mereka yang bekerja sendiri berniaga. Jadi yang bekerja di pejabat mungkin boleh tengok selepas habis kuliah kan. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, pukul 7 tu agak sukar sikit bagi kami untuk set up tepat jam 7, memandangkan sama juga audien yang hadir, orang awam yang hadir. Sama juga kami nak menguruskan anak sekolah dulu pagi tu sekian-sekian. Jadi kerana kita telah membuat keputusan untuk melakukan kuliah ni secara fizikal, saya berjuang, saya mohon staf juga berjuang lah. Walaupun nampak dah ramai juga yang futur tu futur sementara lah, kan beberapa hari sebelum ni agak penuh. Jadi wallahu alam, mungkin ada yang dah sampai dan sebagainya, terus minta masuk, jangan tangguh. Sebab apa, kalau dah masuk penuh awal-awal tu kurang sikit lah gangguan dan sebagainya. Okey, jadi saya harap Snaf fahamlah kenapa saya juga berjuang untuk buat secara fizikal, kerana untuk kebaikan semua. Kalau saya fikirkan untuk diri saya, mudahnya di rumah saja. Mudahnya begitu, di rumah saja. Tak perlu kelang kabut untuk tinggalkan anak di awal pagi. Sebab kami ada 5 orang anak yang bersekolah kan. Berbezalah dengan orang tak ada komitmen anak sekolah. Jadi harap faham tentang perjuangan ni. Saya membayangkan satu hari nanti kuliah ini bila dah spread kan, bila dah ramai yang makin tahu, kita buat secara fizikal, kita boleh lihat seawal pagi ramainya orang datang hadir dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya bukan hanya dipenuhi dengan staf, tetapi dipenuhi oleh orang awam. Masya Allah. Walaupun di awal pagi 7.30, 8.30, jadi sempatlah sarapan dulu kan, sempatlah nak masak dulu. Dengan menyuburkan majlis ilmu ni, ia akan menyelesaikan banyak masalah sebenarnya. Tanpa kita sedar, masalah masyarakat, masalah ummah, masalah rumah tangga, masalah peribadi. Belum kita jumpa lagi kaunselor ke, tanya pendapat ke, hadir majlis ilmu pun dah banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam Ustazah minta yang hadis, kalau hadir majlis ilmu tu Allah murahkan rezeki. Ada kitab tentang bab ilmu tu. Maksudnya itu juga antaranya kalau orang mengadu Ustazah masalah tentang rezeki sempit apa semua kan. Saya juga kadang mencadangkan supaya hadir majlis ilmu. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih ya kepada semua yang hadir di live juga. Mohon maaf sebab kalau terasa macam Ustazah dah kurang dah kurang bagi perhatian sebab dah ada ceramah fizikal. Bukan mudah live dan juga fizikal, nak interaksi dua-dua. Jadi
Namun kesukaran ni kita cuba atasilah dari masa ke semasa, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada daripada Turki hadir, subhanallah. Ada Haj, masya-Allah, ustazah, moga Allah berikan kekuatan kepada staf dan juga kepada kami. Sebenarnya kan netizen ni memang banyak mendoakan. Dia doakan bukan saya saja, dia doakan juga tim, dia doakan juga staf. Dan pagi ini, setiap pagi bila orang awam yang terlibat ada istiqamah, ada juga sebahagian daripada perjuangan ni. Subhanallah, dari Shah Alam, Syed Muhammad Nur Hisham. Masya Allah, Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham saja ni. Tak kena dah saya ni. Sebab tak kena ni Ustaz Syed masuk ni. Dari Shah Alam. Shah Alam tu dekat mana ya? Di alam lain kot ya. Sebab Shah Alam, di alam Shah. Jauh lah ni ya, daripada alam Shah ni. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, from my broken eyes. Ustazah Perak dari Ipoh, dari Langkawi. Masya Allah, itulah uniknya kan, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada manusia. Teknologi ni pun semuanya ilmu Allah, ilham daripada Allah kan. Daripada seluruh dunia boleh bersatu dalam satu masa. Masya Allah, untuk hadir di alam maya. Okey, manakala sahabat-sahabat di FB lebih kurang dalam 2K. Okey, permulaan kita ni. Lepas ni, untuk makluman sahabat-sahabat, kita bukan mula pukul 7 dah. Kita mula 7.30 hinggalah 8.30. Jadi 7 suku daripada muslimin, maksud daripada tim muslimin, dia akan gile-gile. Esok saya nak, maksudnya orang yang tak pernah tu, esok giliran dia pula ya. Muslimin akan memimpin kita membaca Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal 10 ayat akhir, dan juga Asmaul Husna, dan dia sambung zikir. Jadi saya cuba 7.30 tepat tu saya mula. Terima kasih pada sahabat di FB yang hadir. Noraidah, Dr. Noraini Talib daripada Bangi. Terima kasih doktor selalu bagi support. Boleh follow Dr. Noraini Talib ni, banyak menulis perkara-perkara yang positif. Nora Azahwin, dia kata 7.30 lagi baik Ustazah, sebab dah selesai hantar sekolah. Jadi ibu-ibu yang selesai hantar sekolah pun boleh bernafas sikit. Okey, Wan Masra, terima kasih. Khadijah Soni daripada Sarawak. Ya, tak apa Ustazah, tetap support Ustazah walau ada kuliah fizikal. Terima kasih. Okey, salam dari Singapura, Nur Hazlita, Laili Eli. Okey, Masya Allah, betul Ustazah, kami dapat hadis secara maya. Alhamdulillah, ya, 7 pagi saya dah sampai rumah lepas hantar anak sekolah, dapat join dari mula. Okey, insya-Allah 7.30 lebih baik ya. Mudah-mudahan untuk saya juga. Kami pun sempat bernafas juga. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita semalam. Dia sebenarnya agak tinggi. Sebab IG ni kamera dia gini. Ini pun sama. Okey. Okey. Sebab dah biasa kan? Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Ambo baca sikit deh. Tiba keluar Kelantan lah pula. Apa khabar semua yang berada di sini? Baik, alhamdulillah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Pagi-pagi dah mula dengan 10 ayat awal supaya akhir Al-Kahfi. Kalau tak hadir, mungkin tak terbaca kat rumah kan? Masya Allah. Kemudian awal-awal pagi kita dah mula juga dengan Asmaul Husna. Itu pun besar rahmat. Boleh mula dengan Asmaul Husna awal pagi kita. Kalau kat rumah pun, saya rasa hujung minggu kalau saya tak buat kuliah Solihin, kadang-kadang tak terbaca Asmaul Husna. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-namanya mulia dan memintalah dengannya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Ada 99 nama, mi'atan illa wahid. Ada 100 kecuali 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal, membaca, menyebut, membaca, menghafal, beramal, dakhala jannah, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, Allahu akbar. Dik, tolong adjust supaya duduk sebelah dekat-dekat. Ustazah buat rendah tu supaya tak terhalang dengan jemaah di ni. Cuma memang kena letak sebelah. Bila dia jarak tu, mata saya kiri kanan. Faham kan? So awak kena rendahkan tu.
Kalau ada 2 orang tim media, lebih mudah, lebih cepat. Tolong Syira, anak-anak dah ada? Oh, ada. Gitu. Okey. Hadis Nabi SAW, saya letak tengah supaya tak nampak kalau tepi tu dia nampak sipi saya. Tak apa ya. Ini proses. Rizki hadir majlis ilmu. Lepas tu kalau boleh jangan setting, jangan off. Okey. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dah habis dah. Dah sengit-sengit bengit. Mungkin Syira bila nampak dia orang keluar kabut, Syira kena cepat datang. Maksudnya nak latih staff ke apa, bukan waktu Zaza kuliah. Nak latih orang baru ke, tolong sebab ia ganggu. Ni kaki ni kena panjang lagi. Dia tak sama tinggi. Mesti kena macam kena nampak mana kena sama tinggi. Sebab dia sengit-bengit lah. Okey, lepas ni kan bila set up mesti kena sama level. Macam tadi bila tinggi dia jadi menunduk. Jadi semua nampak kat sini. Dia sebenarnya sama level tu lagi baik dan Ustazah tak mengganggu dengan orang belakang. Maksudnya faham kan maksud Ustazah? Fizikal pun Ustazah nampak. Okey. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey. Kita pergi terus kepada sambungan semalam. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita berhenti pada syarat sah syahadah la ilaha illallah. Syarat sah syahadah la ilaha illallah. Semalam kita ada tulis kan, ada 8 syarat sah syahadah. Ada 8. Baiklah. Sebelum itu kita pergi dulu kepada maksud 2 kalimah syahadah. Maksud 2 kalimah syahadah. Ada buku nota kan masing-masing, kita boleh tulis. Seseorang yang mengucapkan syahadah tidak akan sempurna syahadahnya melainkan dengan syarat-syarat berikut. Minta maaf, maksud dulu. Maksud 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama bermaksud meyakini bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak disembah dan segala yang disembah selain Allah adalah salah dan palsu. Syahadah pertama menafikan segala apa yang disembah selain Allah dan juga menetapkan bahawa ibadah atau penyembahan hanya layak untuk Allah. Syahadah kedua bererti mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima segala ajaran baginda kerana baginda adalah utusan Allah kepada manusia. Allahu akbar. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang untuk memahami lebih lagi berkenaan dengan pengertian kalimah 2 kalimah syahadah. Pengertian maksud 2 kalimah syahadah. Tadi tu kan laju kan, saya terangkan tu. Saya ulang secara mudah, tak tulis pun kita boleh faham dan kita boleh ingat. Maksud 2 kalimah syahadah kan ada 2 ayat. Yang pertama, asyhadu, aku bersaksi. Allah ya syahid membawa maksud Allah Maha menyaksikan. Okey. Kalau kita kata Allah ya basir, Allah yang Maha melihat. Allah melihat kepada kita sampai ke dalam hati kita. Kemudian contohlah situasi. Kita kata, kamu kan tengok apa yang berlaku pada saya. Ya, saya tengok, saya nampak. Awak jadi saksi saya boleh tak? Ada beza tak tengok dengan saksi? Ada beza. Ada orang sekadar, ya, aku tengok tapi kau tak boleh jadi saksi. Ada banyak sebab tak boleh jadi saksi. Tak layak jadi saksi ke? Dia bukan orang yang adil ke? Ataupun dia enggan menjadi saksi sebab beban jadi saksi lebih berat daripada beban yang melihat. Kan kamu yang kamu tengok, tolonglah jadi saksi, bersihkan saya. Jadi saksi, terangkan sekian-sekian. Allahu akbar.
Allah ya syahid, dan bila kita kata asyhadu, aku bersaksi. Maksud di situ ada ikrar, di situ ada pengiktirafan. Asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi. Kita memberikan satu ikrar lah, iktiraf. Apa yang kita iktiraf dalam kalimah ini? La ilaha illallah, sesungguhnya tiada ilah. Okey, sekarang saya ni kena bahagikan nak duduk dengan nak berdiri, sebab sebenarnya duduk kejap, berdiri kejap macam tu lah ya. Saya nak tulis sebenarnya perbezaan perkataan ilah dan juga Rabb. Ilah dan juga Rabb. Okey, kita akan dapati dalam ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang kalimah la ilaha illallah ataupun perkataan ilah itu sendiri. Tapi dalam surah Al-Fatihah kita akan jumpa perkataan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, apa maksud Rabb? Maksud Tuhan, maksud Allah. Ya. Okey. Kalau kita baca pula dalam apa kita panggil, dalam zikir penghulu istighfar, kita sebut apa? Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Penghulu istighfar, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, itu daripada hadis yang sahih berkenaan dengan penghulu istighfar. Hadis yang sahih berkenaan dengan penghulu istighfar. Sebenarnya Ustazah dah bagi awal-awal lagi. Okey. Dan kenapa di dalam doa ni disebut Rabb? Sama juga kalau kita tengok surah An-Nas. Surah An-Nas kan, boleh tak cari ini kan, ini yang personal ni. Minta maaf. Mana yang telefon pejabat ya? Sebab dia akan tutup. Kedua, awak nampak tak skrin ni? Ustazah jadi tak ni? Skrin dia pecah-pecah, lepas tu kelabu. Minta maaf. Sebab kan dah ada phone staff, phone pejabat sebanyak-banyaknya, kat 30, lebih 30 saya rasa. Tolong Syira, perkara ni penting bagi Ustazah. Saya dekat rumah pun suami bagi telefon yang clear supaya saya tak ada halangan untuk baca. Ini kecil sangat, telefon macam ni. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Surah An-Nas, kita sebut perkataan apa? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Lepas tu ada ilahin nas. Lagi senang kalau kita buat contoh ni. Bila kita buat contoh surah An-Nas, ada dua-dua. Kenapa sekejap guna perkataan Rabb, lepas tu guna perkataan ilah pula? Adakah maksud dia sama ataupun maksud dia berbeza? Sama ke beza? Sudah tentu ada beza. Kenapa dalam konteks ayat ni guna ilah, konteks ayat ni guna Rabb? Walaupun ia semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Antara perbezaan yang ketara di antara perkataan ilah, la, tiada, ilaha, sembahan ataupun Tuhan yang disembah. La ilaha, tiada sembahan, tiada Tuhan yang disembah illallah, melainkan Allah. Betul. Jadi sama juga kalau kita tengok dalam surah An-Nas tadi, Qul, katakanlah, a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku mohon berlindung, Rabbin nas, Tuhan juga kan, Tuhan manusia. Nanti kita jelaskan lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Apa maksud malik? Raja, pemilik, penguasa, pemerintah manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi dari sudut perkataan, maksud ilah ni boleh kita katakan sebagai sembahan ataupun Tuhan. Manakala Rabb pula, ia lebih dekat dan banyak dalam tafsir-tafsir muktabar sekalipun, maksud Rabb adalah pentadbir, pengatur, pengurus.
yang menguruskan seluruh alam, yang menguruskan manusia, yang menguruskan sekalian makhluk, yang menguruskan rezeki, yang menguruskan segala bentuk rezeki, angin yang bertiup, kan, nyawa, kematian, kehidupan, kelahiran, menguruskan makhluk. Sebab itu bila kita jumpa perkataan Rabb, biasanya akan dikaitkan dengan Rabbul ardi was samawat, pentadbir bumi, dan juga wa Rabbul ard, dan juga pentadbir samawat, pentadbir langit dan pentadbir bumi. Itu di antara perbezaan yang jelas. Di sana ada lagi perbezaan-perbezaan lain yang membezakan perkataan ilah dengan Rabb. Ilah ini dia khusus kepada berkenaan dengan sembahan. Banyak firman Allah menjelaskan tentang ilah. Kan, mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah. Adakah mereka mengatakan banyak-banyak Tuhan bersatu dalam satu Tuhan? Begitulah. Ia lebih kepada ta'abudi, penyembahan khusus, ibadah semata-mata kerana Allah. Itu ilah. Bila buat sesuatu, kita ni kepada hamba ilah. Bila Rabb menunjukkan Allah kepada hamba. Bagaimana Allah menguruskan alam. Rabbil alamin. Rabb juga membawa maksud mendidik, mentarbiyah. Murabbi. Kan? Murabbi itu pendidik kan? Jadi ada kaitan dengan perkataan Rabb itu sendiri. Sebenarnya memang seronok kita conteng lah. Tapi tak apa. InsyaAllah lepas ni kita tulis. Sayyidul Istighfar. Subhanallah, kita tahu. Kita tengok pula makna dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Nampak tak? Perkataan Rabb tu dikaitkan dengan penciptaan. Engkaulah yang menciptakanku. Jadi kita sedang mengakui, membuat pengakuan bahawasanya Allah yang menciptakan kita. Allah paling tahu tentang kita. Masya Allah. Kalaulah kita rosak kereta kan, Ustaz, okey tak ni? Ada yang berada di alam lain ke? Siapa yang berada di alam lain tu kan, saya tak ada masalah kalau macam nak berdiri, nak segar sikit ke kan. Buatlah apa saja supaya kekal berada di alam nyata kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Bila kita sebut Allah ciptakan kita, kalau kita rosak, pergi jumpa, bawa ke mana? Mekanik ya? Bengkel. Kenapa kalau bawa pergi ke klinik gigi? Kan orang bijak tu, klinik gigi, doktor kan bijak kan? Bukan bidang dia, bukan kemahiran dia, bukan pengetahuan dia. Betul kan? Jadi, dan orang yang buat kereta tu, pembuat kereta Myvi contoh, sebab nampak Myvi tu, dia lagilah tahu pasal kereta tu. Antara dia dengan mekanik, mana lagi tahu? Pembuat kereta Myvi ke mekanik? Pembuat mesti lagi tahu. Sebab dia tukang buat. Mungkin mekanik dia yelah tengok sini, tengok, cari dulu mana ni. Tapi kalau bagi kerja kepada pembuat, terus tahu. Saya tahu mana masalah ni. Okey. Apabila Allah yang ciptakan kita, Allah paling tahu bila kita rosak nak baiki macam mana. Allahu Akbar. Maksud kita rosak tu macam mana? Yelah kita ada masalah, kita hadapi ujian, kita down, kita terduduk, kita blur, kita blank, kita kecewa, kita sedih. Maksudnya kita dalam keadaan ada gangguan luar. Bolehlah guna istilah kita dalam keadaan koyak. Kan? Orang kita sekarang koyak. Aku sedang koyak ni. Nampak elok baju kan? Hati koyak. Hati koyak. Kau tengah koyak ni, kau jangan pasal tengah koyak ni. Kau ni koyak sangatlah macam tisu. Kan macam tu ayatnya kan? Masya Allah. Jadi yang paling kenal kita, yang paling tahu sampai isi dalam hati kita, kita pun kadang-kadang sebut, saya tak faham lah apa yang saya nak. Saya sendiri tak faham. Pernah tak macam tu? Kadang-kadang kan, apa yang aku fikir? Apa yang aku rasa? Apa yang aku nak sebenarnya?
pun kita confuse. Apatah lagi orang luar. Tetapi Allah Maha tahu apa yang kita perlu, apa yang kita nak, apa yang kita rasa. Sebab perasaan pun makhluk Allah. Perasaan rindu, macam mana boleh datang rasa rindu tu? Apa yang berlaku? Perasaan tu, perasaan rindu, perasaan teringat, perasaan bimbang. Sebab perasaan tu benda yang tak boleh nak dijelaskan secara sains. Macam mana rindu itu berlaku? Perubahan kimia bla 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 bla. Macam mana perasaan marah tu berlaku bla 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 bla. Perasaan teringin. Teringin lah nak makan tu. Kan? Teringin-teringin tu. Kalau ngantuk kita faham lah ya. Subhanallah. Okey. Masya Allah. Ustazah ni asyik sebut ngantuk je. Saya bukan ngantuk. Memang mata kuyu sejak lahir kan. Mata memang kuyu sejak lahir. Tak macam mana kan. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Okey. Depression kan. Adakah kita ni kufur nikmat? Because kita dah depressed tak ingat Allah. Nak bunuh diri. Nak bunuh diri apa semua kan. Macam mana tu? Okey. Akidah kita. Akidah kita kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih teacher. Okay. Memang ada kaitan pun dengan apa yang sebut. Bila kita depress, kita stres. Depress ni lebih dalam lah daripada stres kan. Adakah bermaksud kita kufur dengan nikmat Allah? Allahu Akbar. Okey. Contoh kan, kalau kita fikir Allah dah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku, Allah tidak menimpakan sesuatu ujian melainkan mengikut kadar kemampuan. Bagi orang yang beriman, dia berilmu. Kan? Ilmu dia tahu bahawasanya apa yang sedang menimpa dia sekarang adalah mengikut kadar kemampuan. Dan dia tak ragu dengan apa yang Allah tetapkan. Sebab itu, dia ada beza dengan orang yang berilmu dengan tidak. Orang yang berpengetahuan ataupun tidak. Okey, saya bagi contoh. Ada orang depres. Kan saya ada cerita gitu. Dan sebenarnya saya dah jumpa ramai. Yang lelaki buat pengakuan pun ramai. Lepas saya habis kuliah buat pengakuan. Dah makan ubat berapa lama, dah kena masuk hospital, keluar masuk hospital apa. Maksudnya hospital sakit jiwa. Anak 8 orang. Yang ni saya jumpa masa dalam 2 tahun lepas. Memang nak diberhentikan kerja dah. Kerja dah gaji lebih 10,000 dengan syarikat besar, syarikat gergasi. Sebab tak boleh kerja apa. Dan dia memang nak tinggalkan keluarga, isteri dengan anak-anak. Sebab dah tak boleh hidup dah dengan isteri dan anak-anak. Tak tahulah nak bawa ke mana, nak bawa diri. Subhanallah. Maksudnya cerita dia tu, dia dah sangat teruk dah sakit, depression tu. Anxiety apa semua dah teruk. Obat pun dah tak jalan, dah kena tahan di ward dan sebagainya. Lepas tu dia kata satu hari, dengan izin Allah, dia jumpa saya sebab ada kaitan kan. Dia dengar pasal ceramah wa ufawwidu amri ilallah. Kan? Lepas tu dia cuba. Dia faham dulu maksud. Lepas tu dia cuba amalkan dengan faham. Maksudnya kena ada ilmu kan. Ada ilmu, faham. Lepas tu cuba baca. Ulang. Masa dia jumpa saya tu, dia di tempat kerja. Kata Alhamdulillah perubahan besar berlaku. Bukan sebab selama ni dia kata Ustazah, saya berubat juga dengan Darul Syifa semua. Saya berubat. Saya ada ustaz suruh saya istighfar 1000 kali, saya buat. Suruh selawat 10 kali, saya buat. Maksudnya, saya kata perbezaannya adalah ketika kamu membaca istighfar ataupun selawat, bukan kata tak berkesan, tetapi dengan faham ataupun tidak. Sebab itu, Masya Allah, kefahaman ini, kan, sebab itu Nabi SAW bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah beri dia faham dengan agama. Allahu Akbar. Jadi, kalau ikut saya, depression ke, anxiety ke, apa-apa tekanan penyakit, tekanan jiwa, nak bunuh diri dan sebagainya, memang ada kaitan dengan keimanan. Tapi saya tak sebutkan bahawa orang yang ada penyakit tersebut adalah orang yang iman dia rendah. Bukan kita kata dia tidak beriman. Subhanallah. Saya katakan ia boleh dipulihkan dengan sistem kepercayaan. Bagaimana sistem kepercayaan kepada Allah, takdir Allah dan sebagainya itu nak meningkat, nak kuat, mesti dengan melalui jalan ilmu. Sebab itu disebutkan kan oleh dan ini bukan hadis Nabi kan. Saya rasa kata-kata sahabat.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, siapa nak dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, siapa yang nak akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, siapa nak kedua-dua juga dengan ilmu. Jadi hari ni nanti pergi dekat whiteboard, saya nak berkongsi beberapa ilmu. Ilmu untuk menghadapi depression dengan melalui doa. Dan jangan pandang rendah, underestimate kuasa doa. Sebab ramai yang sikit doa ada masalah dengan ni. Subhanallah, ramai yang cuba walaupun tanpa yakin, tapi lepas tu berkesan. Kalau buat dengan yakin, lagilah berkesan. Masya Allah. Okey, jadi adakah masuk kufur dengan nikmat Allah? Insya Allah tidak. Walaupun kalau dari sudut akidah, para ulama akidah, saya kan dululah, bukan nak cakap dulu, saya nak sebutkan tentang ada kalam ulama ni, dia begini. Ada seorang sahabat ni, Masya Allah, kamu tolong jawab ketuk saya dalam kuliah, sebab ada panggilan penting. Okey, ada seorang hamba Allah ni, dia berjumpa dengan seorang ulama yang besar lah, ulama yang hebat, saya tak ingat. Dia stres, dia nak mengadu masalah. Kan, stres tertekan, dia nak gandu masalah. Lalu dia pun berkata, baru orang tu nak start mengadu, nak buka cerita, nak mengadu, dia pun kata, sebelum engkau mengadukan permasalahanmu, tekanan hidupmu kepadaku, fikir dulu. Dia kata fikir dulu, dan ayat tu yang membuatkan saya sentak. Dia sebut, kan ulama ni kata fikir dulu, kerana engkau sedang mengadukan tentang Allah kepadaku, sedangkan Allah lah yang berikan segala nikmat, dan aku tidak beri apa-apa sikit pun kepada kamu. Faham tak? Orang tu cuma nak mengadu masalah, tapi kalimah akidah dan tauhid yang dimasukkan kepada orang nak mengadu, dia kata nanti dulu, hati-hati. Sekarang engkau sedang mengadukan perihal Allah kepadaku, perihal Allah yang memberikan kepadamu segala-galanya, daripada sejak awal sampai akhir ni, sampai sekarang, kepada aku yang tidak pernah memberi apa-apa dalam hidupmu. Faham tak ni? Boleh tangkap tak maksud dia? Masya Allah. Maksudnya, walaupun kadang-kadang kita mengadukan masalah, kita sedang mengadukan takdir Allah terhadap hidup kita. Walaupun kita kata kita nak berkongsi je, nak minta pandangan. Minta pandangan caranya berbeza. Intonasi, ayat, susunan, saya nak tanya pandangan sikit. Apa yang patut saya buat? Orang yang minta pandangan lebih kepada nak cari penyelesaian. Tapi ada orang yang tak move on dalam hidup dia, memang dia bukan nak cari penyelesaian. Dia sentiasa berada di takut yang lama. Takut apa? Suka mengeluh, suka mengadu, dan dia dapat kekuatan yang sementara daripada kepuasan hati dia mengeluh dan mengadu. Tapi dia sementara, yang tu sementara. Memang rasa macam tenang, rasa seronok, orang tu pula support, aku sokong kau. Sebenarnya memang dia tu teruk, memang bla 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 bla. Faham tak maksud saya? Bila mengadu, mengeluh, bukan tujuan penyelesaian, tujuan untuk meluah, dan kita rasa dengan cara itu kita semakin kuat. Kita bimbang sampai satu tahap, mula-mula ya, lama-lama tipu daya syaitan, membuatkan kita seorang yang suka buka aib orang, suka bercakap perihal buruk orang. Sedangkan bukanlah saya kata semua totally salah, tetapi kalau kita perasan kita ada sifat yang begini, saya sendiri setiap hari cuba nekat. Nekat apa? Tak nak mengadu, tak nak mengeluh walaupun pada suami. Sebab apa? Suami tu orang yang paling kadang benda semua cerita. Bang, geram lah. Kita rasa macam, lepas tu suami kata, apa yang saya boleh tolong? Saya boleh tolong apa? Sedangkan Allah lah yang memberi pertolongan. Cuba kita ubah pula kan. Mengadu, mengeluh tu, mengumpat orang tu dengan Allah. Dia mengumpat ke? Tak. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi kan, dia punya sikap apa kalau dia kecil hati dengan orang lain? Ya Allah, ampunilah aku jika benar apa yang dia katakan, dan ampunilah dia jika salah apa yang dia lakukan. Maksudnya, dia terus tutup dengan baik dua-dua. Ya Allah, ampunilah aku jika salah apa yang aku buat.
Ampunilah aku jika salah apa yang aku fikir, apa yang aku katakan. Ya Allah, ampunilah dia jika dia yang salah. Masya Allah. Tidak pernah merasakan diri itu lebih baik bila bercakap tentang buruk orang. Tak rasa diri lebih mulia bila bercakap tentang sesuatu yang menghina orang. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 5 minit sebab apa? Okey. Pukul 9 saya ada ceramah rupanya ya. Jadi saya kena berhenti dah. Okey, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, tak sempat ni nak tulis doa apa semua ni. Jadi kalimah tu sebenarnya kalau kita boleh pegang, dah kuat dah hari ni sikit. Bila seorang ulama ni kata begitu dalam kitab 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya baca, saya jadi tersentap. Saya kata, ya Allah, kalau kita fikir macam tu kan nak mengadu-ngadu, kita kan nak mengadu pasal manusia. Kita kata bukan nak mengadu pasal Allah, bukan tak puas hati dengan Allah, tapi manusia itulah perantaraan Allah untuk memberikan kita peluang nak dapat pahala sabar, bersangka baik, berlapang dada, memaafkan, ataupun masih lagi ditakut yang sama macam semalam kita pun meluah pada kawan, kawan pun kalau dah hari-hari pun tak tahan dengan kita. Akhirnya yang paling bertahan dan paling sabar dengan kita Allah ya sabur, Allah yang paling sabar. Ngadulah apa pun, ya Allah sedihnya ya Allah. Sebab kadang-kadang kan bila saya mengadu pada suami sekalipun, lepas tu saya akan rasa bersalah. Bersalah sendiri. Sebab apa? Dia mari perasaan, belum tentu aku yang betul, mungkin dia yang betul. Mungkin aku yang salah, bukan dia yang salah. Perasaan bersalah tu selalu menghantui saya, walaupun saya mengadu pada suami tentang staff contohnya kan. Tentang rasa kecewa ke apa ke kan. Sebab itu kalau ada rasa perasaan-perasaan seperti itu, perbanyakkan istighfar, dan kalau rasa bersalah tu susuli dengan kebaikan. Ada orang tanya, Ustazah, saya buat sesuatu saya rasa bersalah dengan orang tu. Jadi saya nak pergi minta maaf, rasa macam malu. Mungkin campur ego kan. Jadi apa yang perlu buat? Buat baik je lah. Dan itu hadis Nabi. Susuilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan memadam keburukan. Itu ada hadis Nabi SAW. Cuba cari dek. Hadis Nabi ke firman Allah? Bila Ustaz sebut hadis tu, maksudnya Ustazah lebih baik kamu bagi. Sempat baca ke tidak? Sebab supaya kita lebih yakin. Itu juga yang ditanya. Ustazah macam mana saya ngumpat orang tu, ngumpat orang ni? Saya tak boleh lah nak pergi jumpa depan, nak terus terang, saya minta maaf saya ada ngumpat awak. Saya pun selalu pesan kalau ada ngumpat saya janganlah ngaku depan-depan. Sebab tak kuat juga nak memaafkan. Sebab kita jadi nak tahu ngumpat apa, dengan siapa. Dia pula cakap dalam masa tu dah 5-6 orang. Siapa 5-6 orang tu? 5-6 orang tu menyokong ke tak? 5-6 orang tu dia sebarkan tak kepada orang lain? Kan kita akan rasa bila balik-balik berfikir, sedih hai, boleh dia cakap macam tu. Itu hari aku belanja dia mi kari. Terus langsung hati tawar, tak nak belanja dah lepas tu. Sebab itu sebagai ulama kata kalau kita ngumpat orang tak perlu mengaku pun. Tak perlu. Sebagai ulama kata perlu. Dah kalau macam contoh Tun Mahathir ke kan, Tan Sri Najib ke Tan Sri Muhyiddin ke, berapa ramai rakyat ngumpat kan. Dia pun tak sempat nak jumpa semua orang, nak jumpa semua orang yang nak jumpa kan. Sebab apa nak minta maaf, nak ngaku, ngumpat apa? Oh, time politik kita semua ribah secara terbuka kan. Allahu Akbar. Jadi antara kaedahnya, kalau kita ada rasa berdosa dengan manusia, kita mengumpat, mengata perkara yang buruk tentang seseorang, kita susuli dengan kebaikan. Kita buat baik pada dia. Sama ada bagi hadiah ke, belanja ke. Ini kenapa tiba-tiba belanja makan? Ada apa-apa yang ngumpat? Ustazah baru cakap itu. Kata alah biasa, tak ada apalah, janganlah kata adalah sikit-sikit. Dia terus tak apalah, tak payah belanja. Jadi kita susuli dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan memadam keburukan yang kita buat. Tapi jangan jadikan ia kesempatan. Kita ngumpat tak? Tak apa, nanti belanja dia. Ustazah kata boleh. Itu dah rancang. Tak boleh merancang dosa dan merancang untuk taubat. Tak apalah, ala-ala kahwin kan, buat dosa masa kahwin, campur dedak aurat masa kahwin. Kahwin hanya sekali. Sebab hanya sekali lah kena buat ikut redha Allah.
Tapi ramai mana orang nikah hari ni tolak tepi syariat Allah. Buat majlis yang pengantin perempuan pakai ketatnya, bersolek, berlebihannya, kan? Lepas tu salam dengan semua orangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apalah, nanti kita taubat. Ramai mana pengantin tak solat? Ibu pengantin pun tak solat. Sebab ibu pengantin pun sekarang ada mak andam dia juga. Bukan pengantin je mak andam. Untuk mak pengantin pun ada mak andam khas. Mak andam pula sampai 2-3 jam Zuhur tak semayang, kira asar, qadha zuhur. Ini musim sekarang. Apa hukum perempuan pakai inai penuh tangan, corak-corak? Itu memang ada perbincangan ulama. Lelaki pakai inai apa hukum? Berat. Hukumnya haram. Tapi ramai mana lelaki pakai inai juga? Adat dah bersalahan dengan syariat dan sebagainya. Siapa yang meninggalkan Allah di awal nikah, na'udzubillah, Allah akan meninggalkannya. Pernikahan memang satu perkara yang sangat berat bila dibina. Syaitan ni sebelum nikah rindu-rindu, tak sabar nak nikah. Sebaik nikah je, dia ubah posisi, dia ubah karakter dia untuk memusnahkan pernikahan. Sebelum nikah, rindu nak hidup semati, tak sabar nak nikah, nak bersatu. Tinggalkan Allah waktu permulaan hari pertama, ramai mana suami jadi dayus. Hari pertama nikah dayus dah. Biar isteri ditonton, tubuh badannya, apa semua. Dia sendiri pun, Allahu Akbar, hari pertama dah jadi suami yang dayus. Bagaimana nak meneruskan? Sebab ramai yang fikir tak apa, lepas ni kita taubat. Lepas ni kita taubat. Merancang maksiat dan merancang taubat, mempermainkan taubat. Tapi jika dia taubatan nasuha sungguh-sungguh, menangis, menyesal dengan apa yang dia buat, Allah Maha menerima taubat. Allahu Akbar. Okey. Surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dia ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila berlaku demikian, maka orang menaruh. Okey. Tidak. Kamu baca tak sebelum dia orang bagi, saya rasa lepas ni tukar unit penyidikan lain sebab setakat ni bagi yang tak berkaitan, tak baca dulu. Saya minta hadis yang lain, tapi bagi hadis yang lain. Okey. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, saya pun nak kena berhenti dah. Masya Allah, terima kasih kepada yang hadir lebih kurang dari 5,000 lebih. Masya Allah. Cuma saya rasa tak sedap hati. Ada cuma pula tu kan. Tak apa, sempat je sampai ngam-ngam pukul 9 tu kan, Podison, insya-Allah. Dia orang pun faham. Dan saya pun pelik macam mana boleh aturkan pukul 9 saya dekat Podison, sedangkan tahu kuliah kita ada Riyadhus Shalihin. Sebab rasanya PA dah maklum, saya paling awal pun lepas habis kuliah pagi, saya boleh terima jam 9.30. Okey, kita pergi dulu pada syarat yang pertama, ilmu. Saya kupas yang tu je. Syarat sah syahadah la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan syahadah tidak akan sempurna syahadahnya melainkan dengan syarat-syarat berikut. Semalam kita sebut tentang ilmu. Jadi kita syarah syarat pertama, iaitu syarat sah syahadah kita. Yang pertama iaitu ilmu. Mesti kena ada ilmu tentang ucapan syahadah kita. Seseorang yang bersyahadah mestilah mengetahui dan memahami makna kalimah syahadah itu. Sama ada nafi, penafian kepada sebarang sembahan selain Allah, atau isbat, meyakini hanya Allah yang layak dianggap sebagai Tuhan. Dia mestilah memahami apa ajaran yang tersirat di sebalik syahadah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh tulis surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seterusnya Uthman bin Affan menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata
wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia pasti akan masuk syurga. Ataupun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir kalimahnya kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, dia dijamin masuk syurga. Di sini kalau kita tengok hadis Nabi ni, hadis sahih riwayat Muslim ni, man mata wa huwa ya'lamu. Siapa yang mati ya'lamu, dan dia memahami dan dia mengetahui, dia faham kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah. Subhanallah. Sebab itu pentingnya kena perkara yang pertama ini, iaitu ilmu. Ilmu ni membawa maksud kita kena tahu dan kita kena faham kalimah la ilaha illallah. Kerana hadis yang sahih ni menyebutkan perkataan man mata, siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, dia memahami, dan tidak ada jalan lain, alat lain untuk sampai tahap faham dan tahu melainkan jalan ilmu. Jadi kita perlu faham, memahami apakah maksud perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Itu sahaja syarah berkenaan dengan faham. Jadi kita faham tak kita ucap apa? Secara surface lah. Kita belum pergi kepada syarat yang kedua sampai ke 8. Syarat yang pertama, faham apa yang kita sebut. Bila sebut la ilaha, tiada sembahan, tiada Tuhan. Rabb lebih kepada pentadbir sekalian alam dan sebagainya. Bila kita sebut tentang tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah, kerana hari ini pun banyak bangsa-bangsa ataupun agama lain yang menerima Tuhan Allah. Ikutlah Hindu ke, apa lagi tu, kita main kalau Sami, Buddha ke, dan banyak agama dia mengiktiraf Tuhan Allah. Kristian pun sama, Tuhan Allah. Betul tak ni? Semua tahu kan? Tetapi mereka mengiktiraf ada Tuhan selain daripada Allah. Ada Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka lagi yang pluralism. Pluralism ni yang plural, maksudnya pelbagai agama. Dia mengiktiraf semua agama. Dan istilah ayatnya dia kata semua agama membawa kebaikan. Tidak ada satu agama yang menyuruh supaya berzina. Kristian pun zina itu perbuatan yang haram, maksudnya salah. Tak ada agama pun yang mengiktiraf arak. Tidak ada agama pun yang mengiktiraf perbuatan mencuri. Maksudnya semua agama memang melarang perbuatan jahat dan memang menyuruh kepada perbuatan yang baik. Dia kata, maka apa beza agama kamu dengan agama saya? Dan apa beza Tuhan kamu dengan Tuhan saya? Sebab semua Tuhan suruh buat baik, semua Tuhan suruh tinggalkan yang buruk. Nampak tak dia main sentimen tu? Dan saya memilih untuk keluar daripada Islam untuk masuk Kristian, bukan bermaksud saya tidak yakin pada Tuhan, saya yakin. Tetapi kerana kehidupan sebagai orang Kristian lebih mudah. Berbanding orang Islam, Kristian tak perlu nak pakai tudung apa semua ni. Kristian boleh je gaul bebas, peluk-peluk sentuh ni tak ada masalah. Kan Kristian sekian-sekian. Jadi inilah yang menjadi punca kefahaman ini masuk. Memang ramai sangat di kalangan pelajar universiti kita, walaupun dilihat luar Muslim tapi murtad. Cuma sekarang macam kurang diwawarkan. Dulu kan selalu ada kenyataan pasal ramainya yang murtad sekian-sekian. Perasan tak perkara itu bermusim? Bila ada kes yang viral, okey, spread lah isu viral lah tentang dahsyatnya ni. Sedangkan pertambahan murtad di kalangan orang muda memang sentiasa bertambah. Sebab apa? Generasi hari ini ingin memutuskan keterikatan dengan apa ni, peraturan agama Islam. Peraturan agama Islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita menafikan tiada Tuhan. Hanya Allah satu-satunya yang disembah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Jadi kalau kita nak berbahas dengan pluralism, kita kata
sebagaimana firman Allah. Cuma saya tak sempat nak buka. Yang mana Allah berfirman, bagaimana kamu boleh menyatakan, bagaimana kamu boleh menyembah Tuhan yang ramai menjadi satu. Faham tak? Ramai Tuhan ni. Kalau Buddha ni, kalau India apa? Hindu kan? Kan banyak Tuhan dia kan? Kalau dekat kuih tu penuh macam-macam Tuhan. Lepas tu dia ada banyak nama-nama Tuhan. Macam mana bila nak sembah, dia nak sembah Tuhan mana? Sebab banyak sangat Tuhan. Mungkin dia minta Tuhan yang pertama, kau tengok cerita Hindustan kan, dia boleh marah Tuhan kan? Dia boleh depan Tuhan marah-marah Tuhan. Mungkin sebab dia dah marah Tuhan ni, dia pergi jumpa Tuhan lain pula. Lepas tu ada pula kasta-kasta, peringkat-peringkat Tuhan mereka. Jadi Allah menempelak perbuatan mereka bagaimana banyaknya Tuhan kamu sembah dalam satu. Tapi kita menyembah Allah yang satu, dan itulah satu-satunya, tidak ada duanya. Jadi ia sangatlah memudahkan. Maksudnya itulah fitrah manusia. Bila Tuhan pegang betul-betul yang satu ni, dialah yang memberi kebaikan, dialah juga yang memberi mudarat. Tapi dalam agama yang lain dia ada beza. Ini Tuhan yang uruskan hujan, ini Tuhan yang uruskan rezeki, ini Tuhan yang uruskan hidup dan mati, ini Tuhan yang uruskan ni. Jadi bila tak puas hati ni boleh marah Tuhan ni. Kalau kita pula, dialah Allah yang menentukan segalanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Bila kita saat diuji dan kita rasa sedih, kita juga mengenangkan bahawa Tuhan yang sama juga beri kita nikmat dan beri kita bahagia. Jadi kita tidak berlama pun dalam kecewa dengan ketetapan dan takdir Allah. Kerana Allah yang sama, Tuhan yang sama juga mentakdirkan takdir-takdir yang indah dalam hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih lebih kurang dari 5K yang hadir. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oh, tak tunjuk langsung hari ni. Okey. Subhanallah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan wal as. Surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar.